Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ini ada sebuah mesin rumput jenis Tasco TAC 328 yang mana tidak dapat dihidupkan. Apabila di start tidak dapat dihidupkan kerana hampir 10 tahun tidak digunakan oleh tuan punya mesin rumput ini. Jadi saya akan baiki ataupun akan servis mesin rumput ini supaya mesin ini berfungsi dengan baik semula. Jadi sudah hampir 10 tahun tak digunakan mesin ini. Okey. Jadi pertamanya saya akan bersihkan dulu bodinya ini dengan menggunakan petrol ni. Okey. Bagi cantik sikit. Okey. Nampak usang kerana sudah lama tidak digunakan. Okey. Ini mesin ni masih lagi nampak elok lagi dalam keadaan kondisi yang cantik lagi bodinya. Cuma dah lama tak digunakan. Okay, saya akan bersihkan bodi ini. Okay, ini mesin jenis yang tahan lasak ni. Okay, yang tahan lasak dan digunakan untuk mesin-mesin kawasan rumput di kebun. Okay. Buang segala kotoran ni, abuk-abuk. Okay. Lepas tu saya akan cuci karburator ni. Biasanya karburator ni yang penyebab utama mesin rumput tidak dapat dihidupkan. Okay, saya akan buka ni dulu. Okay, ke penutup karburator ni. Okay. Ini pun kita akan cuci. Ini dia punya filter. Ini filter ini cuci. Ni ada span. Okay. Ini bahagian ini penutup, balang penutup ini juga kadang-kadang menyebabkan saluran udara tersumbat bahagian ini. Inilah. Okay, kita akan tanggal ni untuk saya bersihkan dengan menggunakan petrol. Okay, saya akan buka dulu. Tak lah.
menggunakan screwdriver untuk buka skru ni. Okey, sudah longgar. Okey, ini skru ni. Ini berada di hadapan untuk mengikat kekuatan karburator. Okey, sekarang saya tarik. Oh, ini okey, sudah keluar. Saya akan buka letup stable ni, letup karburator. Oh, tak dah. Kita tanggalkan ni saluran minyak. Okey. Ya, ini jarum yang kawal pengeluaran minyak ni. Okay. Inilah karburator yang perlu dicuci yang saya akan cuci menggunakan petrol. Tapi sebelum tu saya akan buka semua dulu. Okey, bahagian-bahagian yang di dalam ni. Saya akan buka bahagian dalam ni. Tak. Okey, bahagian dalam ni perlu dibersihkan juga. Mungkin tersumbat sebab sudah lama tak digunakan. Okey, ada sedikit minyak kat sini. Ada minyak yang keluar. Sisa-sisa minyak yang lama. Okey. Okey. Hati-hati, saya akan tanggalkan. Okey. Ini dia punya gasket ni. Ini bahagian gasket. Ini pelampung. Ini pelampung. Bahagian yang ni bila kita nak pasang semula nanti perlu berhati-hati kerana bahagian yang ada sedikit bonjolan ni mestilah berada di bawah. Okey, saya akan cuci semua ni. Okey. Ini bahagian komponen floating floating karburator. Okay, di sini di bawah ni ada jarum yang mengawal pengeluaran minyak ni. Okay. So saya akan cuci ni dulu. Dan saya akan buka dulu ni pin ni. Tolak saja pin ni. Maka floating ni dapat dikeluarkan lah. Okay. Tolak ya. Jadi ada satu. Jadi dengan menggunakan plier ni kita tarik. Okey, ini pin. Bila ditarik pin tu maka floating ni pun dapat dikeluarkan lah. Okey, ini kita lihat ada satu jarum sini, nanti kita akan cuci dan lihat semua ni. Okey. Jadi first saya akan cuci bahagian ni dulu, bahagian penutup dan floating rubber floating plastik. Okey. Jadi saya akan menggunakan brus gigi je. Okey, untuk gigi. Hanya menggunakan brus gigi supaya bersih. Ini pun sudah putus lah gasket ni. Okey, kita akan kasi gasket. Okey, sapu.
gasket sudah putus. Kalau gasket ini tidak cantik, maka akan berlaku kebocoran nanti, leaking minyak. Okey. Sudah bersih. Kalau sudah bersih, okey, kita cuci dengan kain. Gasketnya pun sudah putus lah. Okey. Ini dia punya pelampung working. Okey, cuci. Yang ni bahagian ni dimasukkan semula. Ni ada bahagian kundulan ni. Okey, masukkan di sini. Kita akan masukkan semula. Sekarang saya akan cuci bahagian dalam ni. Okey. Banyak abuk lah. Abuk banyak. Jadi bahagian lubang ni pun kita perlu ni, dalam-dalam ni gunakan apa ni, screwdriver ni untuk masukkan, cuci bahagian lubang-lubang. Okey, bersih. Bersih. Ni kalau kita mengawal pengeluaran minyak petrol. Okey. Lubang ni pun cuci. Okey. Okey, sudah bersih. Bahagian ni. Kemudian saya akan buka ni bahagian ni. Okey. Sebab bahagian ni pun ada lubang yang kecil je. Oops. Ini ada lubang. Lubang ni kalau tersumbat, maka susah nak hidup enjin. Saya akan cuci. Tembus sikit. Nampak? Kita nampak lubang tu. Jadi kita menggunakan wire. Gunakan wire ni sikit untuk kita cucuk masuk dalam. Ya, wire ni. Okey, wire tembaga dengan menggunakan wire tembaga ni, saya celupkan sikit dengan petrol dan saya cucuk masuk dalam supaya dapat mengeluarkan sisa-sisa kotoran dalam lubang. Okey. Lubangnya kecil je. Jadi kita menggunakan wire ni, sebab wire ni kecil saja. Okey. Ini pun tak boleh masuk lagi. Kita buang sikit lagi dia punya tembaga ni. Kecil sini saja boleh digunakan. Okey. Saya masukkan ni.
dalam ni. Alright, tembus dah. Kita akan cuci. Okey. Okey. Setelah lubang dia tak tersumbat, kita masukkan semula sini supaya tak lupa nanti, ataupun kalau hilang benda ni jadi masalah. Okey. Hati-hati kita nak masukkan dalam lubang ni supaya masuk dalam trik yang betul, tidak rosak. Okey, kita ketatkan semula. Alright, sudah ketat. Okey, sekarang kita lihat ini. Kita cucikan sikit dia punya jarum ni. Ini jarum ya. Okey, jarum ni letak di bersama dengan floating ni. Okey, di bawah ni dia ada slot di sini, boleh masukkan. Alright. Okey. Okey, dah bersih. Ini pun sudah bersih. Dalam pun sudah bersih. Semua tak ada lagi apa ni, bahan-bahan buangan, misalnya daun dan sebagainya. Yang ini pun ada satu lubang di sini. Saya akan cucuk juga masuk supaya tidak tersumbat. Okey, ada lubang sini. Nampak lubang yang cantik ya. Lubang yang cantik. Dah kelihatan lubang. Okey, lubangnya pun ada. Dah cantik semua. Jadi saya akan lekatkan semula, saya letakkan semula ini jarum ni bersama dengan floating ni di sini. Okey. Okey, jarum ni berada di bawah ni. Okey. Okey, di sini masukkan dalam ni. Ada lubang ni, lubang yang kita telah cuci tadi. Dan kita akan masukkan semula dia punya batang yang menghubungkan wak ni supaya dia dapat bergerak. Okey. Sukar nak masuk Okey, pelan-pelan kita buat. Tekan. Alright. Tekan. Okey. Kita masuk. Yang kedua pula, lubang kedua. Okey. Masuk lubang yang kedua. Okey, cantik. Sekarang ni sudah lepas masuk. Okey. Boleh gerak dah. Jadi saya akan pasang semula. Ya. Oh, jatuh. Masukkan semula. Ni tuan-tuan, tadi saya dah beritahu ni ada bonjol ni mesti berada di bawah, pada bahagian bawah. Okey. Bonjol ni mesti berada bahagian bawah. Okey, kita sekarang saya akan masukkan semula. Okey. Oh, lupa. Okey. Gasket ni pun perlu dipasang semula. Gasket ni dah putus, tapi bolehlah digunakan lagi. Tapi mungkin hari ni saya tak sempat dah nak beli, jadi saya akan guna yang lama ya. Masukkan gasket dulu dalam ni. Masukkan dengan teliti gasket ni. Kemudian kita
masukkan penutup ni. Okey. Jadi saya akan cuci semula. Saya akan tekatkan masuk yang ni dulu. Saya tekatkan. Ya. Ini tekatkan. Ya. Dan jadi kerja-kerja pembaikan dan juga servis ni merupakan kerja-kerja yang perlu berhati-hati, supaya kita tak tinggal masang alat-alat yang sepatutnya dipasang pada bahagian-bahagian komponen-komponen ini. Tepat. Okey. Okey, setelah masuk dalam slot ya, barulah kita ketatkan. Okey, tadi terlupa nak pasang pelampung. Sekarang saya akan ketatkan semula setelah pelampung dimasukkan dalam bahagian tersebut. Okey, nasib baik lagi nampak pelampung itu tak dipasang. Okey, saya akan ketatkan ni, skru ni. Okey, carburetor ni sudah siap pun diservis. Ya, nampak seperti baru semula tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sekarang saya akan pasang lah. Okey. Takkan masukkan semula ke bahagian ini. Okey. Ni saya saya juga nak tengok sedikit. Oh ni. Kita cuci sikit jarum ni. Cuci sikit. Okey. Ini masuk di bahagian ni. Okey. Ini masuk bahagian ni. Ini pun ada slot dia tertentu. Di sini ada ni nampak ni ada jalur yang sini ni dia terbuka. Jadi di sini ada seperti satu pin. Jadi pastikan jalur yang terbuka ni melalui pin tersebut. Kalau tidak, jarum ni tak dapat masuk. Okey. Setelah dia melalui pin tersebut, dapat merentasi pin tersebut, barulah boleh diketatkan dan dimasukkan jarum ni. Okey. Ini sudah dapat masuk. Kita ketatkan menggunakan plier. Ini sudah ketat. Sekarang saya akan masukkan slot ni. Okey. Bahagian ni pun saya akan cuci dulu. Nampak kotor sangat. Kotor. 10 tahun tak digunakan. Okey, bahagian ni. Kalau sekiranya nanti tak boleh start lagi, saya terpaksa buka ni pula ni tu. Ini peringkat pertama. Saya servis yang ni dulu. Okey. Bahagian ni pun saya cuci ya. Okey, okay.
Okey. Ini sekarang saya akan masukkan. Okey. Saya akan ketatkan menggunakan skru ini. Masukkan di sini. Dan masukkan di sini. Okey. Dan saya akan ketatkan. Dia punya skru ni pun special. Okey. Okey. Dengan menggunakan screwdriver ni, saya akan ketatkan bahagian ni. Ya. Okey, sudah ketat. Sudah ketat. Jadi saya akan sambung semula ni saluran minyak ni pada bahagian carburetor ni. Masuk. Okey. Dah masuk. Kita masukkan slot ni. Tolak naik ke atas. Dia sangat ketat lah bahagian ni. Bahagian ni sangat ketat. Alright. Okey. Kita masukkan kuat. Kalau tak kuat nanti minyak akan keluar. Saya akan pastikan memang betul-betul masuk. Ya. Ya, okey. 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 Yang ni saya akan masukkan. Okey. Ni masukkan bahagian ni. Okay. Di luar ni ialah, di dalam ni ialah span, sini ialah dia punya penutup. So kita akan masukkan ini. Saya ketatkan ini. Perlu ketat tuan-tuan, kalau tidak nanti bila kita menggunakan mesin ni jarut skru ni akan keluar. Okey, sudah masuk ketat. Jadi saya akan masukkan minyak. Okey. Jadi kita akan start. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya sudah dapat menghidupkan mesin ini. Mesin yang telah lama tidak digunakan, iaitu hampir 10 tahun. Jadi setelah saya servis dan cuci bahagian-bahagian carburetor ni, maka mesin ini telah pun dapat digunakan semula. Jadi walaupun tuan-tuan ini mesin yang lama yang tidak dapat digunakan, tapi apabila diservis semula, mesin ini boleh digunakan. Jadi jangan buang mesin-mesin yang lama, boleh servis semula,
dan dapat menyimakkan kos. Itulah tuan-tuan, bagaimana saya servis ataupun mencuci bahagian-bahagian komponen yang telah kotor dan akhirnya mesin ini dapat digunakan. Jadi terima kasih kerana setia bersama saya sehingga video ini tamat. Dan sekiranya tuan-tuan berminat untuk mengikuti banyak lagi video-video tutorial membaci alatan elektronik, tuan-tuan bolehlah melayari My Hobby Channel yang telah saya wujudkan untuk berkongsi pengalaman yang saya ada bersama tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, terima kasih.